Selamat sejahtera, nama saya Aswita Gunasillah dengan nombor matrik S63719 dan bidang pengurusan saya adalah Sarjana Muda Sains Kimia. Dan hari ini saya akan membentangkan tugasan 2 kursus penulisan kreatif, iaitu rangkai idea, sinopsis cerpen dan storyboard. Tajuk yang saya telah pilih untuk cerpen saya adalah Dendam, dengan temanya adalah keinsafan dan kemuliaan seorang ke arah yang betul. Dan saya juga ada 3 persoalan di sini. Yang pertama adalah kegigihan seorang murid dalam menempuh cabaran dalam aspek tingkah laku di universiti. Yang kedua, empati seorang pensyarah akan mahasiswa yang ingin menolong dan menyelesaikan masalahnya secara wajar dan memberi peluang kedua. Yang ketiga adalah rasional seorang pensyarah dalam menguruskan sesebuah kemalangan dengan cekap. Dan tersirat yang lagi satu persoalan yang terdapat dalam cerpen ini adalah gaya hidup tipikal universiti, terutamanya dalam bidang kimia. Seterusnya saya akan menjelaskan watak untuk cerpen ini. Yang pertama adalah Kitty. Kitty merupakan watak utama untuk cerpen ini dan dia merupakan pelajar sarjana muda sains kimia dan dia sangat berminat akan subjek kimia. Tetapi dia mempunyai isu tingkah lakunya seperti dia suka bertengkar, enggan mengikut arahan daripada pihak yang bertanggungjawab seperti pensyarah, dan dia seorang yang sangat sensitif dan suka menyimpan dendam dan suka membalasnya. Dia juga seorang yang akan menyedari kesilapannya dan akan tambah baik dirinya. Seterusnya, watak sampingan adalah Dr. Aisyah, iaitu pensyarah untuk kursus amali kimia asas. Mereka ialah seorang yang cepat berfikir dalam waktu kecemasan dan dia juga bertanggungjawab memastikan keselamatan pelajar yang berada di makmal tidak dikompromi. Seterusnya adalah Dr. Moses Wong. Dia merupakan dekan untuk Fakulti Sains dan Sekitaran Marin. Dia juga seorang yang empati dan memberi peluang kedua kepada pelajar yang tersalah untuk membaiki diri. Dia juga merupakan seorang yang menyelesaikan masalah melalui cara yang rasional dan wajar seperti membuat perbincangan. Dan akhir sekali kita ada watak sampingan, iaitu yang utama adalah guru kimia kepada Kitty, iaitu Puan Teck. Mereka merupakan seorang guru yang suka kecam dan memberi kritikan yang sangat kecam. Beliau tidak mempercayai Kitty akan mendapat grade yang baik untuk kimia. Dan seterusnya adalah watak lain seperti rakan kongsi makmal Kitty dengan kawan Kitty yang akan dibentangkan dalam slide seterusnya. Seterusnya latar. Untuk latar masa, ini semua berlaku dalam sehari dan pada masa depan. Yang dasar itu dia dipisahkan pada 3 zaman, iaitu waktu amali, iaitu pada petang, lepas tu waktu selepas waktu pejabat dan waktu majlis pemberian anugerah. Dan seterusnya untuk latar tempat, kita ada makmal kimia am, pejabat dekan dan pentas pemberian hadiah semasa majlis anugerah pertandingan kimia tersebut. Dan untuk latar masyarakat tersebut, kita ada masyarakat pelajar yang minat dalam mencuburi bidang yang berminat. Seterusnya masyarakat pelajar yang mempunyai isu tingkah laku, dan kita ada masyarakat pensyarah, iaitu yang ingin menolong dan doakan yang terbaik untuk pelajar, dan masyarakat pensyarah yang ingin memberi peluang kedua untuk membaiki diri pelajar. Seterusnya, cerpen ini menggunakan beberapa teknik plot. Yang pertama adalah teknik pemberian, dan dalam cerpen ini kita akan memerihalkan suasana makmal kimia dan pejabat dekan. Seterusnya kita ada teknik plot suspense, yang teknik plot ini akan diwujud semasa dekan memberi keputusan kepada
kepada watak utama iaitu Kitty. Dan seterusnya adalah teknik plot imbas kembali. Ini akan berlaku apabila Kitty dia mengingat balik akan zaman sekolah menengahnya, terutamanya pengalaman dia mendapat kritikan daripada guru kimia dia. Dan akhir sekali, dialog. Dan ini adalah sinopsis cerita. Seringkasnya, cerpen ini mengisahkan tentang seorang pelajar yang bernama Kitty yang mencuburi bidang kimia, terutamanya bahagian amali. Walaupun dia mendapat keputusan yang baik, dia mempunyai masalah disiplin dan suka menyimpan dan membalas dendam. Dia ingin menyertai pertandingan kimia, tetapi oleh sebab rekod disiplin yang tidak elok, dia dihalang daripada menyertainya. Pada suatu hari, dia bertengkar dengan rakan kongsi Makmal, dan perkara itu telah menjadi sangat teruk sampai Kitty cuba memukul rakan kongsinya, tetapi rakan kongsinya mempertahankan diri, dan tanpa mereka sedari, asid dalam kelalang itu telah dituang pada Kitty. Oleh sebab itu, Kitty dan rakan kongsinya mendapat rawatan daripada Pusat Kesihatan Universiti, dan selepas insiden itu berlaku, Kitty dipanggil oleh dekan untuk mendapatkan keputusan disiplinnya. Kitty teringat dia akan mendapat keputusan yang sangat kejam dan boleh menjejaskan kejayaannya dan masa hadapan. Tetapi itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah Dr. Wong dia berbincang dengan Kitty akan isu dia dalam pelajaran, dan Kitty pula meluahkan pengalaman dia pada zaman sekolah menengahnya, dan dia kata dia membawa sikap itu ke universiti dan dia tidak tahu macam mana nak menghapuskan sikap tersebut. Oleh itu, Dr. Moses Wong kata dia memahami situasi Kitty dan dia memberi peluang kedua untuk membaiki diri. Kalau Kitty membaiki diri, dia dapat menyertai pertandingan tersebut. Dengan itu, Kitty dengan tegas dia mengusahakan diri, memulihkan diri dan menjadi seorang yang insaf dan lebih matang. Dengan mendapat maklum balas daripada pensyarah lain, Dr. Wong meluluskan Kitty untuk menyertai pertandingan. Dan dengan penuh gembira dan tekan dan rajin, Kitty membuat pertandingan itu dengan bersungguh-sungguh, dan cerpen ini diakhiri dengan Dr. Wong memandang Kitty dengan penuh bangga menerima anugerah akan pertandingan kimia itu atas pentas. Seterusnya adalah storyboard. Pada permulaan ada dua watak, dan watak ini adalah Kitty dengan kawan dia. Mereka ada di kaki 5 dan mereka masuk ke dalam magma kimia am. Yang ini berlaku pada pagi, dan teknik digunakan adalah teknik pemerian dan dialog. Mereka akan bercakap dan suasana magma akan dihuraikan. Untuk plot perkembangan ketiga, plot perkembangan cerita ada 3 watak, iaitu Kitty, rakan kongsi Makmal dengan pensyarah dia iaitu Dr. Aisyah. Yang ini berlaku di magma kimia am lagi. Mereka akan membuat sesi amali, dan selepas kemalangan itu berlaku, latar tempat akan beralih ke bilik rawatan dan seterusnya kepada pejabat dekan. Yang sini Dr. Moses Wong tidak dipenerangkan sini, tetapi dalam plot climax. Dan dalam plot perkembangan ini, teknik pemerihan dan teknik dialog, seterusnya teknik monolog akan digunakan. Untuk plot climax ada 2 watak, iaitu Kitty dengan Dr. Moses Wong, dan ini berlaku dalam pejabat dekan, dan teknik digunakan adalah teknik dialog, teknik imbas kembali. Dan akhirnya plot pengakhiran, cerpen ini ada happy ending, iaitu Kitty akan mengusahakan diri. Lepas dia sudah menjadi lebih wajar dan matang, dia diberi peluang untuk menyertai pertandingan dan dia dapat anugerah. So, itulah saja untuk pembentangan ini. Sekian, terima kasih.